Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini untuk subjek kefahaman Al-Quran, kita akan masuk surah yang baru, iaitulah surah Al-Humazah. Ustazah akan bacakan maksud dan juga kefahaman surah ini. Jadi Ustazah harap kamu dapat beri perhatian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya, iaitulah dalam dunia ini. Kalla layumbazanna fil hutamah. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka al-hutamah itu? Narullahil muqadah. Al-hutamah ialah api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah. Mereka terikat di situ pada batang palang yang melintang panjang. Okey, jadi seterusnya kita nak tengoklah kefahaman surah ini. Okey. Surah ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 9 ayat. Dinamakan surah Al-Humazah, iaitulah maksudnya pengumpat. Al-Humazah ni maksudnya ialah pengumpat, orang yang mengumpat orang. Kerana pada awal surah ini, Allah Ta'ala memberi amaran dengan azab yang pedih terhadap orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menggunakannya pada jalan kebajikan. Jadi surah Al-Humazah ini yang bermaksud pengumpat, terdiri daripada 9 ayat dan diturunkan di Mekah. Surah ini Allah Ta'ala nak beritahu amaran dan juga azab yang pedih kepada orang yang suka berkata buruk kepada orang lain, orang yang suka bercerita keburukan orang lain, dan juga orang yang suka kumpulkan harta tetapi tak nak gunakannya kepada jalan yang baik, tak nak bersedekah, harta banyak tapi tak nak bersedekah, tak nak tolong orang, walaupun harta itu tidak dapat membawanya ke dalam kubur pun, tak dapat membantu dia pun di dalam kubur nanti. Okey, kemudian kita nak tengok isi penting surah Al-Humazah. Apa isi penting yang nak diceritakan di dalam surah Al-Humazah? Yang pertama, ia mengandungi kutukan Allah terhadap semua pengumpat dan pencela. Pengumpat dan pencela ni memang akan dapat azab yang pedih. Suka bercakap buruk tentang orang lain, suka memburuk-burukkan orang, Allah Ta'ala akan berikan azab yang pedih. Kemudian yang kedua, berhati-hati dengan harta yang dimiliki. Jangan sampai menimbulkan sifat-sifat yang buruk dan pegangan salah. Maksudnya bila kita jadi orang kaya, ada harta yang banyak, janganlah kita ni bersombong, jangan sampai kita ni tak nak tolong orang lain. Sedangkan harta yang Allah beri itu bukannya milik dia, tapi adalah milik Allah untuk kita bantu orang lain. Dan yang ketiga, azab siksaan bagi mereka yang bersikap buruk. Okey, jadi isi penting surah Al-Humazah ini nak bercerita tentang betapa pedihnya siksaan dan juga azab
kepada orang yang bersifat buruk, berperangai yang tak elok lah, tak memiliki akhlak yang mulia. Macam tu. Kemudian yang terakhir ialah pengajaran daripada surah Al-Humazah. Apa yang kita dapat daripada isi penting surah Al-Humazah ni? Yang pertama, kita hendaklah menjauhi perbuatan mengumpat dan mencaci. Tak boleh kita bercakap buruk tentang orang lain. Tak boleh kita fitnah orang lain dan sebagainya. Yang kedua, kita hendaklah membelanjakan harta pada jalan kebaikan. Maksudnya bila kita dah jadi kaya, dah ada harta wang ringgit yang banyak, jangan lupakan orang yang susah, jangan lupakan mak ayah kita, jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Yang ketiga, kita hendaklah menghormati dan berbuat baik sesama manusia. Jadi bila kita dah ada harta, dah kaya dan sebagainya, janganlah kita rasa sombong. Kena hormat manusia, kena hormat, saling-saling menghormati yang tua, yang muda. Kena hormati semua orang dan berbuat baiklah sesama manusia, supaya orang yang berbuat baik sama manusia ni, Allah sayang, manusia juga sayang. Okey, jadi saya harap kamu faham. Terima kasih kepada yang menonton. Saya akan sertakan latihan. Kemudian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.